Bermulanya kisah 45 tahun dahulu, rancangan ini mula dibangunkan pada tahun 1976 di bawah pengurusan Felda Wilayah Kuantan. Felda ini terletak di daerah Rompen, mungkin Keraton Negeri Pahang, Darul Makmur. Pada tahun 1982 pula, seramai 444 orang peneroka masuk ke rancangan ini secara berperingkat. Selamat datang ke Felda Kraton 9, komuniti kooperatif masyarakat sejahtera. Tampak helang terbang sekawan, merentas puri menuju selat. Keris dijulang simbolik pahlawan, taat dipatri menjunjung daulat. Pintu gerbang adalah wajah rancangan. Pintu gerbang ini dibina pada tahun 2014 dan tercetusnya idea asal daripada generasi kedua. Seni bina pintu gerbang yang masyhur ini pastinya memukau setiap mata yang memandang. Meskipun masa merentasi zaman, namun kemegahan seni bina pintu gerbang ini menjadi gerbang kebanggaan komuniti. Inspirasi keris diadaptasi sebagai lambang semangat dan keberanian kami di sini. Ibarat dihentak tidak masuk, diumpil tidak bergerak. Selamat datang ke Felda Kraton 9. Tanaman utama rancangan ini ialah kelapa sawit dengan keluasan tanaman seluas 2058.84 hektar yang terbahagi kepada dua peringkat dengan purata pencapaian hasil sebanyak 10.06 tan per hektar. Kampung ini berkeluasan 137 hektar yang merangkumi 444 buah rumah peneroka dan terdiri daripada 21 buah blok. Manakala bagi rumah kaki tangan di Felda Kraton 9 mempunyai 12 buah rumah yang mengutamakan kebersihan prasarana sukan seperti gelanggang sepak takraw dan petang dijaga kebersihan dan keceriaannya dengan baik oleh Majlis Belia Felda Malaysia rancangan Felda Kraton 9. Terlihat juga Kokmat iaitu salah satu cabang pendapatan korporasi serbaguna Felda Kraton 9 Berhad. Pendapatan purata mini market ini sebanyak 65,000 per bulan. Bangunan berwarna kuning di atas ini adalah pusat literasi keluarga mempunyai 15 pelajar dan seorang guru. Menyusuri jalan kampung, kita terlihat keramahan penduduk yang sangat bersemangat dan teruja apabila Felda Kraton 9 berjaya ke peringkat akhir dalam anugerah kecemerlangan rancangan Felda bagi tahun 2021. Kegiatan gotong royong sentiasa dijalankan untuk memastikan perwajahan kampung sentiasa dalam keadaan bersih dan indah sepanjang masa. 21 buah blok yang berada di rancangan ini dibahagikan kepada 3 buah bukit. Setiap blok memainkan peranan dalam bukit masing-masing seperti terlibat dengan aktiviti yasin dan pertandingan kampung. Mari kita saksikan salah satu tarikan yang ada di Felda Kraton 9. Sekarang kita telah pun berada di salah satu tempat tarikan di Felda Kraton 9 ini, iaitu di Bukit Ranom. Jadi kita akan bertemu ataupun berjumpa dengan orang yang lebih arif yang berada di Bukit Ranom ini. Salah seorang penerokawati yang akan kita temu ramah berkaitan dengan apa yang terdapat di Bukit Ranom dan kenapa diberikan nama Bukit Ranom. Baik makcik, Waalaikumsalam. Boleh silakan, boleh perkenalkan nama makcik? Okey, nama saya Daina Ismail. Salah satu AJK sinilah. Satu yang mengenai Bukit Ranom ni, saya cerita hai Bukit Ranom ni. Bermulanya pada lebih kurang dalam 2014 ataupun 2013. Kan jadi ni anak-anak kami dia semakin besar kan. Masa tu kita orang ada buat kenduri kahwin. Okey. Jadi kami ni masa tu ada bawang-bawang lah. Masa tu kita orang ni jaga. Lepas ni seorang lagi makin Ranom. Oh. Itu maksudnya Bukit Ranom tu. Jadi kita orang ni bukit ni kita panggil je Bukit Ranom. Okey, baik. Salah satunya macam itulah. Itu dia pengenalan kepada Bukit Ranom, percambahan. Betul? Pertambahan daripada hingga ke generasi ketiga sekarang ini. Okey, baik. Baik, seterusnya saya nak tahu apa kehebatan Bukit Ranom ni di Kraton 9 ini? Salah satunya kami ni bersepakat. Bersepakat dengan macam persediaan
macam pertandingan kan. Hinggalah Bukit Ranum ni mendapat 2 kali juara dalam pertandingan Bulan Merdeka. Baik, saya juga dimaklumkan ada Saya dah bawa ke dataran ni. Tiap-tiap rumah saya dah ada elit kan turun bubuh dekat papan blok sebagai contohlah. Macam kat papan tu belakang rumah dia masih ada lagi. Okey, baik, itu dia penerangan seberingkas tapi padat daripada Puan Zainab Ismail. Dan beliau juga dah Bukit Ranum ni ada 7 blok. Bukit Ranum mempunyai 7 blok. Jadi beliau adalah wakil dan juga ketua kepada Bukit Ranum ini. Jadi kita telah pun mendapat penerangan cukup ringkas dan padat daripada Puan Zainab. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi Puan. Saya ucapkan untuk anda dan semoga Bukit Ranum terus sukses, boleh memenangi lagi pertandingan-pertandingan selepas ini, insya-Allah. Okey, terima kasih Puan. Assalamualaikum. Ponorogo! Perintis! Berani! Suka! Cabaran! Felda! 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 Peneroka, perintis, berani, suka cabaran. Felda Lombong Emas. Begitulah semangat yang diselahkan oleh kualiti komuniti Felda Kraton 9. Bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Alang-alang menyeluk perkasam biar sampai ke pangkal lengan. Alang-alang kami ditentang, kami tentang habis-habisan. Baik, kita ke tahap seterusnya ataupun ke projek seterusnya yang berada yang terdapat di rancangan Felda Kraton 9. Salah satu produk yang memang mendapat sambutan ramai di Felda Kraton 9 ini adalah salah satunya ini itu produk pembuatan perabot. Perusahaan perabot yang diusahakan oleh salah seorang peneroka di Kraton 9 ini. Baik, elok akhirnya kita bersama-sama dengan Tuan Yang Empunya Badan. Jadi kita bersama-sama dengan siapa pada hari ini? Siapa nama cik? Ya, saya nama Azina bin Jumahat. Memang peneroka Felda Kraton 9 lah. Okey. Soalan seterusnya daripada saya. Berapa lama dah Cik Azlina mengusahakan perusahaan perabot ini, cik? Ya Encik, dengan segala saya beritahu ni berkenaan benda ni dah bermula yang seriusnya start bermula tahun 2020 lah, tahun 2000 hingga ke hari ini lah. Maksudnya dah bermula lebih kurang 20 tahun cik Ya, itulah insya-Allah. Macam-macam pelbagai halangan lah yang perlu saya tempuhi lah. Okey, selain itu berapa orang pekerja yang pak cik gunakan untuk perusahaan perabot pak cik ni? Setakat hari ini hanya 4 pekerja lah campur saya. 5 lah sekali campur diri saya sendiri lah. Dan pasaran yang pak cik paling jauh pak cik pernah hantar perabot ataupun pasarkan perabot pak cik? Setakat ni hingga di Kuantan atau KL dan sebagainya. Oh, mana paling jauh di Kuala Lumpur pun dapat sambutan Jadi ini adalah perusahaan pak cik selama 20 tahun dan memerlukan 4 orang pekerja. Dan dalam keadaan kita sekarang ni, pandemik COVID-19 ini, adakah pak cik rasa terkesan ataupun masih boleh meneruskan perniagaan pak cik? Ya, dalam keadaan masa sekarang ni ada COVID, memang terkesan lah. Jadi untuk sebagai cabarannya, tidaklah hanya pak cik sajalah yang terkesan. Mana bapaknya suluh sekali, semua bidang-bidang perniagaan semua terkesan. Jadi dengan segala usaha dan sokongan dari pihak Felda dan kawan-kawan dari blok dan pihak JKK membantu saya lah untuk lebih yakin dan terus kita cuba lagi dalam keadaan yang lebih baik. Jadi insya-Allah, terima kasih pak cik. Jadi itu saja temu ramah kami bersama-sama dengan pak cik. Ucapan terima kasih kepada kami semua dan semoga kami doakan agar pak cik terus sukses dengan perusahaan pak cik ini dan akan terus kekal sampai bila-bila, insya-Allah. Assalamualaikum cik. Sepanjang jalan yang berukuran 15 km ini telah diturap oleh Jabatan Kejeraya pada bulan April tahun ini. Penjagaan parit dan rumput sepanjang jalan perkampungan ini diselenggara oleh kontraktor yang dilantik oleh Majlis Daerah Tempatan. Kerja-kerja tersebut dilaksanakan secara berkala. Setiap blok
mempunyai identiti kejiranan atau dikenali sebagai papan tanda blok. Papan tanda blok tersebut memamparkan nama peneroka dan alamat kediaman yang bertujuan untuk memudahkan maklumat disalurkan. Setiap rumah peneroka mempunyai papan tanda nama yang seragam dan dihiasi dengan landscape mengikut kreativiti setiap peneroka itu sendiri. Struktur geografi yang berbukit tidak menghalang komuniti di sini untuk mengindahkan rancangan, malah mereka mentransformasikan perwajahan bukit sebagai daya tarikan yang tersendiri. Okey, ini salah satu tempat yang saya akan tunjukkan kepada anda. Jika sebelum ini, kalau kita nak mencari strawberry, pastinya kita akan naik ke Cameron Highland. Tapi di Kraton 9 inilah keunikan Felda, rancangan Felda Kraton 9. Kerana salah satu keunikan di Kraton 9 ini adalah, ini dinamakan rumah strawberry. Memang dihias dengan pokok-pokok buah-buah strawberry yang dihias pada pasu-pasu rumah beliau ini. Jadi kalau kita lihat, bolehlah kita lihat sama-sama keadaannya sekeliling. Mungkin beliau adalah peminat ataupun peminat dan juga punca sumber inspirasi kepada beliau, pokok strawberry ini, kerana ini yang memberikan inspirasi untuk beliau terus mencantikkan lagi kawasan rumah beliau. Ini juga adalah rumah contoh di Felda Kraton 9 ini daripada segi kebersihan yang telah dinobatkan pada tahun sebelum ini adalah rumah contoh. Baik, anda boleh lihat sendiri keseluruhan, boleh dikatakan keseluruhan, hampir 90% kawasan rumah di sini dihiasi dengan buah-buah strawberry yang dibentuk oleh tuan rumah ini. Kita tak sabar nak berjumpa dengan tuan rumah kita ini. Apakah cerita di sebalik strawberry ini? Mari kita sama-sama bersama dengan beliau. Okey, ini dia pemilik rumah tersebut yang telah kita ceritakan sebentar tadi. Baik, kita sedang berada di blok 13 pada hari ini di rumah strawberry Bukit Sepakat, Felda Kraton 9. Baik, siapakah nama puan? Rafi'ah binti Abdul. Rafi'ah binti Abdul. Inilah pemilik rumah strawberry Felda Kraton 9. Nama glamournya? Panggil Rafi'ah aja. Ya, kalau anda sampai ke Kraton 9, anda nak tahu rumah strawberry, anda sebut daripada awal pintu masuk tadi, rumah Kak PA strawberry mana satu, mereka akan tunjuk terus ke sini. Baik, ada sikit temu ramah saya akan bersama dengan makcik. Nampak minat yang dibawakan oleh beliau. Seorang pun beliau tetap menjadi boleh menjadikan kawasan rumah beliau seperti kawasan strawberry. Okey, kenapa strawberry jadi inspirasi tu? Minat tengok pergi Genting tu kan. Tengok cantik, tengok pandangan strawberry kan. Balik cuba tengok buat dalam pasu kan. Beli pasu tengok buat. Oh, jadi dah. InsyaAllah dah. Alhamdulillah jadi. Itu dia, katanya pergi rumah anak beliau di Genting Highland, dapat inspirasi tengok buah strawberry macam cantik katanya, dan dijadikan inspirasi beliau untuk rumah beliau di Felda Kraton 9 ni. Baik makcik, selain itu ada juga tanaman-tanaman lain yang makcik usahakan? Buat tanah saya gobeh baru dah habis semua ni. Baru cabut je. Sawi, gobeh, tu nanas apa, ubi keledek apa macam tu. Itu dia di rumah Kak PA kita. Kalau anda dapat lihat di belakang kami ni, kawasan kebun beliau cukup bersih. Kalau kita tengok ke atas sedikit, kita nampak dengan musim sekarang ni, musim durian cik ya. Jadi untuk mana-mana anda juga, Kak PA kita ni adalah seorang ibu tunggal. Jadi kalau beliau bekerja memang berseorangan lah beliau buat kerja. Jadi walaupun berseorangan, tapi beliau tetap dapat melunaskan impian beliau ingin menjadikan rumah beliau sebagai rumah strawberry di Kraton 9 ni. Jadi ucapan terima kasih makcik daripada kami semua. Dan ada sikit ucapan tak daripada makcik? Ucapan tahu. Ucapan terima kasih. Terima kasihlah pada yang datang yang tengok ni tempat acik ni. Tak apalah yang tu ya. Itu dia. Kalau untuk maklumat makcik juga, rumah makcik sebenarnya diviralkan dah. Diviralkan dah di Kraton 9 ni. Semua dah kenal dengan rumah strawberry. Ya, itu yang sebenarnya kami bawakan kepada makcik. Jadi terima kasih sekali lagi mengucapkan kepada makcik. Semoga inspirasi strawberry ni terus makcik bawa sampai bila-bila insya-Allah. Dan juga kebun makcik yang cukup istimewa ini, cukup hebat di belakang ini juga. Dan kami doakan agar makcik terus sukses sampai bila-bila. InsyaAllah.
Terima kasih Cik ya. Assalamualaikum. Bagi memastikan kebersihan dan kecian rancangan berterusan, pihak pengurusan bersama badan rancangan mengambil inisiatif dengan menganjurkan pertandingan kampung mengikut kategori seperti blok indah, rumah cantik dan papan tanda blok terbaik. Setiap rumah diseragamkan dengan inovasi petisuran daripada tiang Roman yang dilengkapi dengan nama dan alamat rumah peneroka. Nama jalan diambil sempena dengan nama tokoh pemimpin. Baik, yang telah kita sama-sama masuk adalah sebuah rumah yang berada di Blok Damai, itu di Blok 18. Rumah peneroka ini adalah salah satu contoh rumah peneroka yang terdapat di Felda Kratung 9. Rumah ini sebenarnya telah pun diubah suai daripada rumah asal peneroka yang seperti kita sebut sedia maklum. Rumah papan biasa telah pun diubah suai seperti ini, menjadikan ia lebih menarik. Dan kalau kita sama-sama saksikan sendiri sebagai macam sebuah homestay, tapi sebenarnya bukan homestay, ini adalah tempat tinggal peneroka rumah mereka. Kita akan terus lihat ke bahagian belakang, bahagian dapur. Ini adalah contoh, ini juga adalah rumah contoh di Felda Kratung 9 kalau untuk anda semua, untuk pengetahuan anda semua. Ini dia kawasan bahagian belakang ataupun dapur yang cukup cantik. Memang bukan dibuat untuk pertandingan ini, tapi memang sentiasa begini. Inilah kami sajikan untuk anda kawasan dan juga keadaan rumah peneroka yang berada di Blok 18, Bukit Damai, Felda Kratung 9. Okey, sekarang kita bersama dengan penghuni ataupun tuan rumah kepada rumah yang baru saja kita saksikan sebentar tadi. Boleh perkenalkan nama? Nama saya Tengku Siti Nurul Izzati binti Tengku Galid. Okey, untuk makluman anda, Tengku Siti Nurul Izzati ini adalah generasi kedua. Bermakna beliau tinggal bersama ibu beliau di rumah ini. Jadi mereka berdua yang mengusahakan rumah. Macam mana boleh datang idea untuk mengusahakan rumah macam ni? Dan dia kena ada sesuatu yang kita rasa nak lepaskan tekanan tu kan. Jadi buat landscape ataupun menanam pokok bunga ni adalah satu terapi untuk melepaskan tekanan yang bila kita kerja tu kan, kita rasa nak lepaskan tekanan. Itulah cara kita sebenarnya. Nampaknya kita ada satu tips lagi untuk menghilangkan stres. Kita jadikan landscape ataupun kita reka landscape di rumah kita adalah salah satu cara untuk menghilangkan stres. Stres kerja, stres tekanan, apa sahaja jenis tekanan dengan seperti yang dimaklumkan sebentar tadi, dapat menghilangkan stres dengan menjadikan landscape kawasan rumah ini secantik ini. Jadi berapa orang yang mengusahakan ni? Saya dengan mak saya je lah, 2 orang. Berdua. Beliau berdua bersama dengan mak beliau. Jadi untuk macam mana penglibatan Tengku dengan komuniti di Felda Kratung 9?
seperti yang kita tahu, kalau dalam Felda ni dia memang akan ada program belia yang akan anjurkan dekat setiap Felda tu. Jadinya sumbangan saya terhadap Felda ni sebenarnya bila saya join program-program yang telah dianjurkan oleh belia, sedikit sebanyak sebenarnya saya telah menyumbang bakti kepada kemajuan Felda dan menceriakan kawasan Felda ni sebenarnya. Terima kasih. Ini yang kita mahukan daripada belia-belia KAF Felda. Salah satu contohnya adalah Tengku Siti Nurizati ini dengan melibatkan diri bersama dengan semua aktiviti yang dilakukan oleh staf KAF dan juga Felda Keraton 9. Jadi ucapan terima kasih kami ucapkan kepada Tengku dan juga semoga sukses. Semoga kekal macam ni rumahnya. InsyaAllah. Semoga kita menang insya-Allah. InsyaAllah. Okey, jadi ada sikit ucapan tak untuk semua? Harapan saya, ucapan saya semoga maju jaya terhadap Felda Keraton 9, dan saya doakan supaya setiap usaha wang ringgit dan segala peluh keringat yang telah dicurahkan dibaktikan kepada Felda Keraton 9 akan diredai dan mendapat ganjaran pahala dari Allah Ta'ala. Semoga berjaya. Terima kasih, semangat daripada KAF Felda Keraton 9. Jadi terima kasih diucapkan kepada anda. Kita jumpa lagi nanti insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam setiap rancangan, terdapat badan-badan yang membantu pengurusan Felda di mana Jawatan Kuasa Kemajuan Rancangan atau dikenali sebagai JKKR merupakan tonggak utama. Badan JKKR ini terdiri daripada Ketua Blok Lelaki, manakala Gerakan Persatuan Wanita GPW yang menjadi nadi keceriaan sesebuah rancangan. Kepimpinan kedua-dua badan tertinggi ini dilantik melalui mesyuarat perlantikan Ketua Blok setiap 4 tahun sekali. Peranan Ketua Blok ialah sebagai pemudah cara pihak pengurusan rancangan dengan ahli blok masing-masing seperti menyampaikan info-info semasa Felda. Bagi generasi baru pula, Persatuan Majlis Belia Felda Malaysia atau dikenali sebagai MBFM adalah persatuan belia yang sangat aktif di rancangan dan mempunyai 120 buah ahli. Manakala pertubuhan Kami Anak Felda atau dikenali sebagai KAF dianggotai oleh generasi Felda yang berumur 35 tahun ke atas. KAF berperanan sebagai penyumbang idea dan tenaga, juga wang ringgit untuk aktiviti dan pembangunan masyarakat. Kebersekalian yang diterapkan oleh badan-badan tersebut membawa kecemerlangan yang berterusan sekaligus membina semangat kebersamaan dan kebersatuan komuniti yang jitu.
Maknanya jika sesebuah kejayaan Felda tanpa usaha belia. Jadi pada hari ini yang terakhir kita akan sama-sama saksikan ataupun sama-sama kita lihat salah satu daripada perusahaan belia yang diusahakan di Felda Kratung 9 ini. Mari sama-sama kita saksikan. Baik, untuk hari ini kita akan bersama-sama dengan pemilik kepada Roselle Bakery, itu usaha belia yang mengusahakan perniagaan roti di Felda Kratung 9 ni. Baik, marilah kita sama-sama bolehlah kita sama-sama temu ramah pemilik dan juga pekerja di Roselle Bakery ni. Sebutkan nama anda. Nama saya Elia Fahana binti Muhammad Yusof dan dia rakan kongsi saya. Bukan pekerja tapi rakan kongsi beliau. Siapakah namanya? Rosliha Samsudin. Rosliha Samsudin. Adakah anda berdua adalah anak peneroka di Felda Kratung 9 ini? Ya, anak peneroka. Sama. Sama. Baik, berapa lama dah mengusahakan perusahaan ini? Roselle Bakery ini dibuka pada tahun lepas, bulan 6 tahun lepas. Bulan 6 tahun lepas. Jadi menggunakan berapa orang pekerja? 4 orang pekerja. 4 orang pekerja. Jadi pasaran yang telah dilancarkan, pasaran sampai ke mana tu? Sekarang ni Selancar, Bantul Razak, Muazzam, Kratung 8 hingga 10. Maknanya di sekitar gugusan Perantau Damai ni memang dah semua dah dikenali lah Roselle Bakery ni ya. Jadi pelbagai jenis roti. Selain itu ada lagi produk lain yang diniagakan di sini. Kita menyediakan produk roti, tapi kedai kami juga maksudnya membekalkan kek dan memberi peluang kepada generasi kedua yang berada di dalam kawasan Felda tu untuk meletakkan barang-barang perniagaan mereka kat sini. Oh, bermakna peluang untuk anak-anak belia lain di Felda Kratung 9 untuk meniagakan perniagaan mereka boleh menumpangnya di hadapan ini. Yeah. Jadi inilah Roselle Bakery, salah satu usaha belia yang telah pun membuka perniagaan mereka pada tahun lepas, bermula tahun depan. Macam mana dengan keadaan adakah terkesan dengan pandemik COVID-19 ini? Ya, agak sedikit terkesan lah dengan situasi pandemik ni, tapi kami mengambil langkah untuk membuat pesanan order terlebih dahulu lah. Jadi kita untuk mengelakkan pelanggan datang beramai-ramai ke kedai, jadi kita akan siapkan order dan kita akan hantar ke rumah pelanggan lah. Makna kita ada COD lah. COD. Baik, itulah cara keadaan kita untuk meniagakan memasarkan perniagaan mereka. Mereka menggunakan cara COD dalam keadaan COVID-19 ini. Jadi ucapan terima kasih dan semoga perniagaan ini akan terus berjaya dan bantulah usaha-usaha belia yang ada di Felda Kratung 9 ini. Jadi inilah Roselle Bakery, salah satu usahawan belia yang terdapat di Felda Kratung 9. Jadi kita terus ke tempat lain boleh. Terima kasih. Assalamualaikum. Pejabat Felda merupakan pusat informasi dan maklumat pengurusan rancangan. Kedudukan pejabat Felda Kratung 9 yang strategik serta mempunyai pemandangan yang cukup indah, maka tidak hairanlah pejabat ini sentiasa memenangi anugerah pejabat terbaik Felda Wilayah Kuantan saban tahun. Ini dilengkapkan pula dengan pencapaian penarafan audit 5 bintang pada tahun 2017 peringkat kebangsaan yang memastikan segala dokumentasi Felda patuh mengikut prosedur. Ladang bersih, kampung cantik, komunitinya terbaik. Inilah dia bakal juara AKRF 2021. Felda Kratung 9. Komuniti produktif, masyarakat sejahtera.